Ada ulama yang mengatakan bahawa Imam Mahdi ini dia orang lama. Ada ulama mengatakan Imam Mahdi ini orang baru. Jadi guru kami mentawafukkan di antara dua pendapat ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala boleh menciptakan sekehendaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah boleh menciptakan dia orang lama, Allah boleh menciptakan dia orang baru. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Zuhur Imam Mahdi. Yang kedua, zuhur. Yang pertama ni zuhur ni mana muncul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia ada, cuma kita tak tahu dia siapa. Adakah dia ni orang Arab ke, ataupun dia orang Pakistan ke, ataupun dia orang India ke, ataupun dia orang Cina ke, ataupun dia Melayu ke, tak tahu. Rahsia Allah. Cuma Nabi kata yushbihuni khuluqan wala yushbihuni khalqan. Dia serupa dengan aku pada akhlak dan perangai dia, cuma dia tak serupa dengan aku pada rupa parasnya. Jadi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia bukan bangsa Rasulullah, sudah pastilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pastilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak macam muka orang Arab lah, tapi nasabnya ialah nasab sampai Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di akhir zaman akan keluar satu panji-panji daripada timur, dia panggil Royatus Sud. Panji-panji inilah yang akan dibawa daripada timur untuk membebaskan Palestin. Maka banyak juga ulama-ulama di kalangan orang dan ulama-ulama Arab, contohnya ulama-ulama Mesir, ulama Palestin sendiri. Dan terakhir saya jumpa dengan ulama Syria yang mengatakan, bila saya tanya hadis tu, timur ni timur mana? Adakah timur Madinah? Kalau timur Madinah, dia ialah negeri Syam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka banyak juga di kalangan yang menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak mungkin daripada negeri Syam, sebab daripada negeri Syam dah keluar pun panji-panji hitam yang dibawa oleh ISIS. Jadi orang tak boleh terima panji-panji hitam daripada Syria, daripada Baghdad, sebab ISIS. Jadi kata ulama Syria, bila saya tanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada mana panji-panji hitam itu? Dia kata, ana azunnu min qibalikum, aku rasa daripada arwah kamu. Jadi maknanya timur yang disebut timur dunia ni, kita ialah orang timur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi selagi mana dia masih belum berlaku, jadi kita tunggulah betul ataupun tidak. Nak kata betul, kita pun tak tahu, sebab dia benar ghaib, dia rahsia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ulama Palestin, satu budak Malaysia tanya bila dia main ke Malaysia. Dia kata, Syekh, ni hak kawan bawa ni, dia ada ustaz-ustaz kita yang Tuhan pilih yang Tuhan pilih jadi pengiring ulama-ulama bila main ke Malaysia. Hari ni banyak ulama datang ke Malaysia ni. Tu masa datang satu ulama daripada Syria, daripada Palestin, Musa Sayyidina Muhammad, satu orang ustaz kita iring dia. Ustaz ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata kat Syekh ni, Syekh, mudah-mudahan Allah bagi kemenangan untuk umat Islam di Palestin. Kata Syekh tu, kemenangan daripada kamu. Kata Syekh tu, maknanya kemenangan akan datang daripada kamu. Daripada kamulah akan terbuka Baitul Maqdis untuk kali yang ketiga. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ni rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga, selagi mana hadis tu masih belum jadi kenyataan, kita tunggulah. Jadi kita yakin dengan apa yang Nabi sebut, tuan-tuan. Jadi bila mana dia telah ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia telah ada, cuma orang tak kenal dia siapa. Dia pun tak tahu dia siapa. No? Selagi mana orang tu kata, dia mengaku, aku ni Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi lah, sebab dia mengaku. Imam Mahdi sendiri tak tahu kata dia Imam Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia yang disebut dalam hadis Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi sebab itu tuan-tuan, ni di antara nama-nama yang paling susah nak masuk Amerika Syarikat adalah orang nama Muhammad bin Abdullah. Siapa bawa pasport nama Muhammad Abdullah susah nak masuk. Sama juga orang yang nak masuk ke Israel, nak pergi melawat Baitul Maqdis, nama ni susah masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, adakah namanya Muhammad bin Abdullah secara tetap macam tu, ataupun nama dia Muhammad Qasim bin Abdullah ke, Muhammad Saleh bin Abdullah ke, Muhammad juga tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, rahsia Allah. Abdullah ni adakah nama ayah dia Abdullah ke, ataupun nama ayah dia apa? Sebab siapa pun dia semua Abdullah. No, ayah saya Haji Muhammad Ramli, Abdullah juga. Ayah tuan-tuan namanya Muhammad, Abdullah juga. Ayah orang ni namanya Saleh, Abdullah juga. Rahsia Allah, tak tahu kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi di Malaysia ni, dalam dunia ni, negara yang paling banyak memiliki nama Muhammad, Malaysia. Kalau saya suruh angkat tangan, semua Muhammad semua ni. No, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Malaysia. Dulu boleh tulis MUHD titik MOHD titik lah, tak boleh dah. Sekarang kan tulis Muhammad betul, Muhammad. Pasal apa? Sebab Tuhan nak bagi tahu pada kita bahawasanya saat kezahiran Muhammad yang kedua akan hampir semakin dekat dengan kita. Tu yang saya faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana dia ni rahsia, tak tahu siapa. Tuan-tuan, dia hanya sempurna dalam satu malam. Dia sempurna dalam satu malam. Esok Allah nak zahirkan dia, malam itulah bahawa Allah sempurnakan dia, ilmunya, takwanya, hakikatnya dan sebagainya. Dalam malam itulah Allah sempurnakan. Ataupun dengan mana yang lain, kalau bahasa kita ni, dia download program. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi download program malam tu untuk dalam diri dia, sistemkan dia untuk memimpin alam dan dunia ni. Tuan-tuan, esoklah tuan-tuan, dia pemimpin yang sebenarnya. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, selagi mana masih belum sampai malam tu, tak ada siapa boleh declare dia Imam Mahdi. Agak-agak bila dia muncul sebagai Imam Mahdi ni, tuan kata apa? Allah ustaz ni ke? Gitu. Apa hendak muncul? Loh, duduk selama tak tahu pula kata dia orang akan jadi Imam Mahdi. Gitu. Tu dia panggil muncul. Duduk dengan kita. Kita tak kenal dia. Tapi Allah pilih dia, tu dia panggil muncul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia adalah merupakan satu hadiah ataupun surprise kepada kita. Umat Islam duk tunggu dia hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa boleh pergi ke Gaza, langgar Gaza untuk bela umat Islam sana? Tak ada. Siapa yang boleh pergi ke Baghdad untuk memimpin umat Islam di sana? Tak ada. Sampai tengah jalan nak pergi dah kena tangkap dengan Interpol dah. Tengah jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya security dunia ni ketat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kata orang, tujuan penciptaan Facebook ialah untuk nak perangkap siapa Imam Mahdi. Sebab Facebook ni siapa-siapa mula buat tak boleh keluar lah. Dia mungkin boleh buang gambar, tapi Facebook tak boleh buang. Dia tak boleh buang. Siapa-siapa bermuka dalam Facebook, dia ada program untuk mengenal muka dia macam mana, seperti mana yang Nabi kita gambarkan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, tu dia panggil zuhur, khuruj daripada bumi. Khuruj daripada bumi, sebab Dajjal akan keluar daripada bumi. Nabi Mahdi dia akan zahir ramai-ramai, tiba-tiba muncul dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun peringkat awal orang akan perangi dia. Pasal orang akan perangi dia? Takkan hak Imam Mahdi kot. Jadi orang tak boleh terima dia Imam Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dan dia bangun meminta untuk diberi bai'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Dajjal dia panggil khuruj. Bila Dajjal dia panggil Al-Masih, makna satu tempat pun tak ada yang tak dia pijak, melainkan semua tempat dia akan jejak. Maka bersedia. Cumanya apa persediaan kita? Soalan dia. Yang pertama tuan-tuan, buat persediaan. Kalau nak hujan, orang sediakan payung. Jangan Dajjal datang esok baru nak siapkan persediaan. Yang pertama, hafal suratul Kahfi 10 ayat yang pertama. Kena hafal. Tak boleh hafal baca, lama-lama kita boleh hafal. Hari-hari kita baca suratul Kahfi 10 ayat yang pertama. Hanya hafal 10 ayat yang pertama. Kalau tuan-tuan tak mahu hafal, tuan-tuan nak baca sahaja, baca 10 yang terakhir daripada suratul Kahfi. Jadi Allah dah persediakan pada kita untuk selamatkan kita di zaman ni dahsyat ni. Hafal suratul Kahfi 10 ayat yang pertama. Kalau tak mahu hafal, baca 10 ayat yang terakhir tu, baca saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena sampai lekat di otak kita ni, insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, selamatkan keluarga. Macam mana cara selamatkan keluarga? Tuan-tuan kena baca setiap malam Jumaat dan siang hari Jumaat suratul Kahfi. Dajjal bila dia datang esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan datang bawa syurga dia. Dia akan datang bawa neraka dia. Jadi pada ketika itu, pilihlah neraka dia. Jangan pilih syurga dia. Maknanya jangan pilih yang dia nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tuan-tuan? Jadi menerima pemberiannya berarti orang itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. No, menerima pemberiannya orang itu kafir. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia sampai di pekan kemaman ni, tuan-tuan, dia bagi Samsung Samsung Amahai Note 5, Note 9. Tuan-tuan, jangan pergi ambil. Pergi ambil berarti kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, siapa yang agak-agak yang tak pergi ambil? Tu dia. Siapa agak-agak yang tak pergi ambil? Kalau ditawarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah apa kira tak mahal dengan pun 3,000 je Samsung Note 9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi kereta sebiji. No? Dia bagi kereta sebiji. Kereta apa pun tak apa. Kalau aku bagi kereta buatan Malaysia, tak mau, aku bagi kereta buatan Jerman ke Hamas. Agak-agak siapa yang tak mau pergi ambil? Zaman Dajjal ni tuan-tuan, tak usahlah nak tawar hak tu. Air saja tuan-tuan, tak ada zaman tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman Dajjal ni kemarau 7 tahun. Air yang tak ada tuan-tuan. Tak usahlah nak handphone tak guna dah waktu tu. Kereta pun tak mau dah. Kita nak ni ya. Tapi hak ni nilainya pergi ambil kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Kita sendiri pun nak kata nak pergi ambil, tapi ambil. Kita sendiri pun. Sampai kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang ayah nak selamatkan anak daripada Dajjal, dia kena ikat anaknya di tiang rumah. Nak selamatkan isteri daripada Dajjal, dia kena ikat isteri di tiang rumah. Kalau aku tak ikat, kamu pegang pi. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita mungkin kalau tak ada elektrik kita boleh hidup lagi. Tak ada hal ni. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, buat persediaan. Macam mana kita nak hadapi masalah Sayyidina Muhammad? Nanti Allah siapkan. Cumanya baca dulu. Lagi satu, lepas subuh saya nak bagi satu ijazah kat tuan-tuan. Lepas subuh ni, masalah Sayyidina Muhammad baca setiap hari Qul huwallahu ahad 10 kali. Apa tuan-tuan ni? Dia persediaan kita di zaman susah yang akan datang. Kalau contoh nak main banjir, kita akan siap kopi, beras, gula, apa segala. Dia orang yang baca 10 kali suatu ikhlas ni, berarti dia sedang mempersiapkan persiapan zaman susah yang akan datang, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad yang seterusnya apa persediaannya? Persediaannya lah tuan-tuan, jangan tinggal para alim ulama. Jangan tinggal para alim ulama. Sebab ulama mereka menepati tugas-tugas Nabi alaihi wassalatu wassalam. Selagi mana mereka kita ikut, insya-Allah selagi itu kita akan selamat. Bila mana kita mula tinggal ulama, ketika itu kita terdedah pada bahaya demi bahaya yang akan timpa kita. Tuan-tuan, hatta anak-anak kita, jangan sakat kita, anak-anak kita pun kita kena hantar duduk dengan ulama, hantar di pondok, sekolah agama. Bimbang tuan-tuan, bimbang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita kalau kita terhantar ke bukan pondok, ke tempat, selalu peringat sembahyang mereka, masalah sayyidina Muhammad, ibadah mereka, kena tanya, abang nak duduk di Kuala Lumpur, abang mengaji tak? Hadir kuliah tak? Taklah ya, kena pergi kuliah, cari tu guru, cari ulama. Nanti apa-apa kamu akan bergantung dengan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, cukup pada saya setakat tu persediaan yang kita kena buat sebelum munculnya alamat kiamat yang dahsyat ni. Tuan-tuan, saya rasa dah dekat. Dah dekat. Sangat-sangat hampir. Soalan Sayyidina Muhammad. Tanyalah Tok Guru mana, semua akan kata, dekatlah. Dekatlah. Jadi, saya dan tuan-tuan Tuhan bagi habuan saya rajin bergaul dengan ulama-ulama. Sama ada dalam negara kita ataupun di luar negara. Jadi bila mana saya jumpa dengan ulama-ulama ni, bila cakap mawdu' ni semua, innahu qarib. Qarib, dekat. Dekat tu macam mana? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Buat persediaan, insya-Allah.